Setahun setengah selepas perjuangan kita menentang COVID-19 bermula dan dengan kadar vaksinasi yang semakin pantas, adakah kita sudah mula berani mengintai untuk kembali kepada kehidupan normal? Ini antara sasaran yang diletakkan oleh kerajaan menerusi pengumuman Pelan Pemulihan Negara oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan tunjang kepada Pelan Pemulihan Negara adalah Majlis Pemulihan Negara. Semua orang mahu kembali kepada kehidupan normal dan mungkin Majlis Pemulihan Negara adalah badan kerajaan yang paling utama untuk memastikan kita boleh kembali kepada sedia kala secepat mungkin. Jadi penting untuk kita tahu dan faham apa peranan Majlis Pemulihan Negara dan apa strategi mereka untuk membawa negara keluar daripada krisis COVID-19. Bukan sahaja dengan pantas, tapi dengan selamat dan efektif. Menyertai saya dalam agenda Awani malam ini adalah Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Keuangan merangkap Menteri Penyelaras Pelan Pemulihan Negara. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam, Oman. Okay, Datuk Seri, Majlis Pemulihan Negara, apa prioritinya dalam masa terdekat ini? Bercakap tentang Majlis Pemulihan Negara, saya kira kita perlu imbas semula penubuhan Pelan Pemulihan Negara ini sendiri, perancangannya. Jadi PPN ni ataupun Pelan Pemulihan Negara adalah seperti yang disebut tadi oleh Luqman, ialah pelan untuk Malaysia keluar dengan selamat daripada pandemik COVID-19. Jadi kita PPN ini memberikan rakyat perniagaan dan pelabur keyakinan dengan adanya fasa-fasa yang membolehkan mereka tahu so what is happening next. It is the light at the end of the tunnel, but we need everyone to work together. Sebagai Menteri Penyelaras PPN, saya menekankan pendekatan konsultatif dan inklusif sejajar dengan whole of nation approach. Majlis Pemulihan Negara pula memantau pelaksanaan strategi dan mencadangkan penambahbaikan berdasarkan situasi semasa. Nasihat pakar berdasarkan data dan sains. Kejayaan vaksinasi ini sebenarnya kunci untuk kita beralih keluar dari COVID-19 secara selamat dan sistematik. Ini adalah salah satu dari keutamaan kita. Kita boleh lihat ya sekarang bagaimana pada peringkat awal kita mensasarkan 80% penduduk Malaysia divaksinasi pada Februari 2022. Kemudian kita sasarkan 80% pada Disember. Kini kita sasarkan 100% pada Oktober. Ini menunjukkan yang pelan pemulihan ini dinamik dan berubah mengikut keperluan. Saya nak bagi satu contoh kalau saya boleh, Lokman. Bagi contoh Labuan. Labuan adalah satu contoh yang baik. Di mana Labuan dulu kawasan merah kalau kita ingat kan. R0-nya 2.4 lebih tinggi dari kadar kebangsaan. Sekarang R0-nya dah kurang daripada 1, 0.77. Bagaimana ini dapat dicapai? Kerana program vaksinasi yang agresif. Ya, sekarang 90% penduduk Labuan telah divaksinasi dan 65% telah terima dos kedua. Jadi selain daripada itu, kita kena lihat daripada segi inisiatif volunteers. Kita ada Privo. Privo ni prihatin volunteers dalam kalangan penduduk dan benda kampung yang mencari dan memastikan warga kampung keluar untuk divaksinasi. Inilah yang saya masukkan kerajaan dan rakyat perlu bekerjasama. Saya nak ingatkan ni kalau boleh, walaupun dah divaksinasi, tak bermakna tak boleh dijangkiti COVID-19. Ya? Individu yang dah lengkap vaksinasi boleh dijangkiti tapi risikonya insya-Allah adalah lebih rendah. Jadi kalau dijangkiti pun kemungkinan besar tiada gejala atau gejala ringan. Ini satu lagi contoh kalau saya boleh berikan, pernah diberi oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Ini mengenai petugas Kementerian Kesihatan Malaysia. Mereka ini, as you know, are the frontliners yang banyak terdedah pada COVID. Tapi dari hampir lebih kurang silap saya 256,000 petugas kesihatan yang telah lengkap divaksinasi, hanya 1.4% ataupun lebih kurang 3,000 lebih lah orang sahaja yang dijangkiti. Dan dari jumlah itu 3 orang je di kategori 3 dan 3 lagi di kategori 4. Ini yang memerlukan bantuan oksigen dan tak ada pun dalam kalangan mereka di kategori 5 iaitu kategori yang kritikal. Ini juga menunjukkan keberkesanan vaksinasi itu. Datuk Seri, dan ini adalah satu misi yang besar untuk bawa negara keluar daripada krisis COVID-19 dan ia perlukan seperti yang pernah disebut sebelum ini whole of nation approach. Dan yang dialu-alukan adalah Datuk Seri sendiri sudah mengeluarkan kenyataan yang mengesahkan bahawa Majlis Pemulihan Negara akan dianggotai oleh wakil-wakil parti pembangkang juga termasuk Pakatan Harapan, Warisan, Pejuang, kerajaan-kerajaan negeri Sabah dan juga Sarawak di samping pelbagai subject matter experts pakar bidang termasuk Tan Sri Tony Fernandez, Prof Datuk Dr Adiba, Datuk Sri Wong Chun Wai dan sebagainya.
Um, uh, bagaimana Datuk Seri melihat background, latar belakang yang begitu pelbagai ini dan mungkin ada perbezaan pendapat dan sebagainya akan menyumbang kepada perangkaan keputusan, pembuatan keputusan yang paling tepat oleh Majlis Pemulihan Negara? Jadi seperti saya sebut tadi, Lokman, selaras dengan pendekatan whole of nation bagi Pelan Pemulihan Negara ni, kita pun sebenarnya dah mula berjumpa dengan pelbagai pihak, termasuklah wakil-wakil dari politik, dari pihak perbankan dan juga NGO. Semalam saya jumpa juga dengan Chambers of Commerce dan MTUC dan sebagainya. Saya telah mengambil maklum input mereka dan ini sedang diperinci dengan teliti oleh pasukan saya di Kementerian Kewangan. Seperti yang disebut tadi, kita telah umumkan pada petang tadi, keahlian MPN ataupun Majlis Pemulihan Negara yang melibatkan pakar-pakar dari berbagai bidang. Ada nama yang disebut oleh Roman tadi, Datuk Dr. Adibah, Tony Fernandez, Wong Chun Wai. Jadi saya percaya penglibatan mereka dalam Majlis Pemulihan Negara ini akan memberi impak positif dari segi perbincangan, idea-idea yang bagus, yang boleh boleh diselaraskan dan boleh kita take it into action lah. Bagi menjamin ketelusan serta memastikan proses semak dan imbang ini dapat dilakukan sepanjang masa pelaksanaan PPN, kita juga telah menjemput ahli-ahli wakil daripada pihak perbankan, iaitu parti daripada Pakatan Harapan, Warisan dan juga Pejuang. Jadi penerangan lanjut mengenai perkara ini, mengenai Pelan Pemulihan Negara ini akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada hari Isnin ini, dan kita akan, Majlis Pemulihan Negara akan juga involve, akan terlibat dalam perancangan ini selepas pengumuman Yang Berhormat. Dan sudah tentu penting Datuk Seri kepada inisiatif ataupun misi untuk memulihkan negara adalah inisiatif untuk vaksinasi. Kadar vaksinasi, apabila kadar vaksinasi semakin meningkat, kita lihat 22 Julai kita mencatat pemberian vaksin yang tertinggi setakat ini, lebih 507,000 dos kita berikan. Setakat ini hampir 47% daripada keseluruhan populasi dewasa sudah menerima satu dos vaksin. Hampir 22% daripada keseluruhan populasi dewasa sudah menerima 2 dos vaksin yang lengkap. Jadi apabila kadar vaksinasi ini semakin pantas dan semakin meningkat, semakin banyak negara mereka tidak hanya melihat kepada bilangan kes baru harian semata-mata, tapi juga angka mengikut kategori keseriusan dan juga angka berapa ramai yang masuk hospital, masuk ke ICU dan juga kadar kematian. Adakah angka-angka ini, bagaimana angka-angka ini dengan lebih terperinci ini akan diambil ke dalam pertimbangan MPN untuk membuat keputusan polisi dan juga keputusan SOP bergerak ke hadapan? Seperti yang kita lihat melalui pengalaman di negara lain, terutamanya negara yang telah mencapai tahap sekurang-kurangnya 40% populasi yang sudah melengkapkan vaksinasi, contohnya United Kingdom. Risiko pesakit bergejala dan juga kadar kemasukan ke hospital, ICU dan kematian akan turun secara mendadak. Seperti yang saya sebut sebelum ini, kita dah dapat melihat trend yang sama di Labuan dan juga petugas kesihatan Kementerian Kesihatan yang sudah lengkap 2 dos vaksin. Oleh itu, apabila cukup rakyat kita ni yang telah melengkapkan vaksinasi mereka, iaitu bagi Pelan Pemulihan Negara ni ada pada fasa ketiga, di mana 40% mendapat vaksinasi penuh, kita akan mempertimbangkan di Majlis Pemulihan Negara akan perkara ini. Sebenarnya kita telah bertangkan juga di Majlis Keselamatan Negara supaya di fasa ketiga ini nilai indikator itu ditukar daripada number of cases kepada fokusnya kepada mungkin kes yang serius ataupun kes kematian. Yang saya nak sebut ni, PPN ni adalah dinamik. Jadi sekiranya kes sudah menurun dan kebanyakan kes hanya bergejala ringan, jadi jumlah kes ni bukan lagi nilai ambang yang sesuai lah. Kita akan lihat kapasiti dan kes ICU saya sebut tadi, ada juga kadar kematian. Dan kita akan cari nilai ambang yang lebih sesuai. Perkara ini sedang dibincangkan dengan Kementerian Kesihatan untuk bersetuju dengan nilai ambang yang lebih sesuai, terutamanya di fasa ketiga apabila kita berjaya memvaksinasi 40% daripada penduduk dewasa negara kita. Tetapi sebarang pertimbangan ini adalah of course tertakluk kepada nasihat pakar-pakar yang berkaitan,
Buat masa ini, Lokman, seperti saya sebut tadi, kita akan memperhalusi dan akan menambah baikkan indikator dan nilai ambang berdasarkan perkembangan semasa dan juga situasi semasa. Dan sebahagian besar polisi yang diambil dalam sepanjang kita memerangi pandemik COVID-19 ini, Datuk Seri, diambil oleh kerajaan ataupun dirangka oleh kerajaan ketika darurat, di mana kerajaan mempunyai kuasa yang lebih besar dan eksklusif. Tapi darurat akan tamat pada 1 Ogos nanti. Adakah penamatan darurat akan memberikan kesan kepada kuasa kerajaan untuk memperkenalkan dan juga menguatkuasakan dasar-dasar berkaitan pembendungan COVID-19 bergerak ke hadapan? Okey, apabila darurat ni ditamatkan, arti ordinan darurat pun banyakkannya tidak akan lagi berkuat kuasa. Namun kerajaan masih lagi boleh melaksanakan dasar-dasar bagi membendung penularan wabak COVID-19. Kita kena ingat, semasa darurat kita ada urgensi lah untuk mengambil tindakan segera yang dibolehkan menerusi ordinan darurat seperti Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 ini Akta 342 dan juga Akta 446. Akta 446 ini adalah standard minimum perumahan, penginapan dan kemudahan pekerja. Dengan berakhirnya darurat, kedudukan undang-undang akan sedia kembali seperti sebelum darurat diisytiharkan. Jadi jika kerajaan lihat ada keperluan untuk pindaan, undang-undang sedia ada akan dipinda di Parlimen untuk memberi kuasa berkenaan. Okay. Antara contoh, kalau saya boleh bagi contohlah, yang terhenti dengan tamatnya darurat ni, for example, sebagai contoh, kuasa untuk mengambil milikan sementara tanah, bangunan atau harta alih, permintaan bagi penggunaan sumber dan sebagainya. Okey. Kita akan berhenti seketika. Selepas ini saya akan kembali dengan Tengku Datuk Seri Zafrul untuk membincangkan berkenaan dengan unjuran ekonomi bergerak ke hadapan. Apabila kita sudah maju selangkah untuk kembali kepada kehidupan normal, adakah kita boleh menjangkakan yang sama untuk ekonomi kita ataupun adakah ia akan mengambil masa yang lebih lama untuk pulih? Agenda awal ini kembali selepas ini. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia. Kita berhadapan dengan situasi pandemik yang agak luar biasa. Self-control, self-lockdown itu penting. Lebih kurang pergerakan, maka lebih sukar untuk COVID menjangkit kita. Untuk tempoh 2 minggu ini, duduk di rumah. Kalau kita boleh laksanakan KKP, Kendiri dan keluarga, saya kira insyaAllah kita boleh berjaya. Akhirnya kita menang. Untuk memastikan Malaysia ada ke depan dan maju. Induknya adalah Melayu. Balik kepada bukan orang yang membuat polisi. Kalau itu yang dikehendaki, fine. Mungkin kita berbeza pandangan. Tapi kita mempunyai kuasa yang boleh menentukan budaya di masa hadapan. Polisi yang mesra wanita sudah tentu dia akan datang daripada pemimpin wanita. Perang COVID-19 masih belum berakhir. Dalam kita berusaha memutuskan rantaian wabak ini, kita jangan terpedaya dengan virus maklumat palsu. Simak fakta melalui www.esraawani.com atau aplikasi Esra Awani. Teruskan berdisiplin, ratakan lengkungan pandemik ini. The third wave of COVID-19 has taken us by storm. There's no room to take anything lightly. Everyone must follow all the steps to stop the spread of COVID-19. Social distancing, face mask, follow these steps, this SOP with the utmost discipline. Together, we can flatten the curve.
Kembali bersama Agenda Awani, saya Luqman Haris dan malam ini saya bersama dengan Menteri Keuangan merangkap Menteri Penyelaras Pelan Pemulihan Negara, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam segmen pertama tadi kita banyak membincangkan berkenaan dengan Majlis Pemulihan Negara dan apa strategi mereka untuk mengeluarkan negara daripada krisis COVID-19. Bukan sahaja dengan cepat tapi dengan selamat dan juga efektif. Penting kepada itu adalah pemulihan ekonomi kita, yang mungkin ramai menjangkakan ia tidak akan berlaku semalaman. Tapi apa juga strategi yang difikirkan oleh Majlis Pemulihan Negara untuk memastikan ekonomi kita bukan sahaja akan pulih kepada zaman pre-pandemik tapi akan meneruskan trajektori pertumbuhan ekonomi. Datuk Seri, baru-baru ini Datuk Seri berkata MOF akan memotong unjuran pertumbuhan ekonomi negara untuk tahun ini 2021. Sudah tentu sejak beberapa suku yang lepas kita menyaksikan penyusutan seperti mana di seluruh dunia akibat pandemik COVID-19. Jadi memandangkan MOF akan memotong unjuran pertumbuhan ekonomi untuk 2021, sungguh pun kita sudah semakin memulih. Adakah ini petanda bahawa baki tahun ini, Ogos hingga Disember, kita akan terus menyaksikan penyusutan ekonomi seperti yang kita saksikan sejak setahun lepas? Kerajaan Luqman akan mengumumkan unjuran yang baru ni pada pertengahan bulan Ogos dengan mengambil kira ke semua perkembangan dan indikator terkini termasuk prestasi KDNQ suku kedua. Jadi KDNQ suku kedua ni akan diumumkan secara rasmi pada pertengahan Ogos. Bagi prestasi KDNQ suku ketiga dan keempat, daripada sekarang ke akhir tahun ini, Julai hingga Disember lah, inisiatif dan bantuan untuk membantu individu dan perniagaan yang terkesan sepanjang tempoh Pelan Pemulihan Negara ini serta program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini akan terus dipergiatkan, dijangka mempercepatkanlah pemulihan ekonomi ini. Ketika ni Malaysia merupakan salah satu negara yang melaporkan kadar vaksinasi yang paling pantas di dunia. Semalam pun seperti yang disebut oleh Luqman tadi dah lebih 507,000 dos sehari. Dan kita juga telah mensasarkan 100% daripada penduduk dewasa di Selangor dan Kuala Lumpur divaksin dengan sekurang-kurangnya 1 dos menjelang 1 Ogos di bawah operasi lonjakan kapasiti. Berdasarkan pendekatan fast track ini, 100% populasi dewasa dijangka akan divaksinasi penuh menjelang akhir bulan Oktober 2021, lantas membenarkan lebih banyak sektor ekonomi dibuka. Jadi tambahan lagi aktiviti ekonomi yang penting termasuk pergilangan dan juga perkhidmatan berkaitan perdagangan masih dibenarkan beroperasi walaupun dengan kapasiti yang terhad. Jadi peningkatan dalam jumlah penyertaan usahawan PKS ni dalam platform pendigitalan juga dapat mengurangkan kesan langkah-langkah pembendungan ini. Jadi petunjuk ekonomi terkini turut menunjukkan perkembangan yang berberangsangkan. Contohnya ekspor bagi bulan Mei terus mencatatkan pertumbuhan kukuh. Ya. Faktor lain yang mendorong pemulihan ekonomi juga termasuk permintaan luaran yang lebih baik oleh rakan dagang utama kita. Justru oleh itu kita perlu mengambil kira dan menilai semua faktor ini secara menyeluruh termasuk petunjuk-petunjuk ekonomi terkini. Dan of course as we open up in phases gradual daripada fasa kedua, ketiga, keempat, pertumbuhan ekonomi juga akan bertambah baiklah pada suku ketiga dan juga suku keempat. Datuk Seri, kerajaan telah memperkenalkan atau mengumumkan 7 program bantuan dan pakej rangsangan dengan nilai keseluruhannya RM380 bilion sejak pandemik ini bermula. Fitch Ratings ada mengekalkan penarapan Malaysia. Itu kita akan sentuh sebentar lagi. Tapi Fitch Ratings juga ada sebelum ini menyuarakan kebimbangan tentang kebolehan kita untuk membiayai pelan-pelan rangsangan jika ada bergerak ke hadapan. Jadi COVID-19 ini sangat tidak menentu. Kadang-kadang ia nampak seperti akan pulih tapi mungkin ia akan terus meningkat semula selepas itu dengan ada kewujudan varian dan sebagainya. Jadi jika perlu kerajaan memperkenalkan pelan rangsangan dan bantuan lagi selepas ini, berapa banyak lagi ruang fiskal ataupun keupayaan keuangan yang kerajaan ada untuk berbuat demikian? Well, pendirian fiskal kerajaan ini adalah berdasarkan kepada beberapa prinsip yang menjadi panduan termasuk ruang fiskal dan fleksibiliti, kecairan domestik yang mencukupi untuk pembiayaan kerajaan. Kita pun nak mematuhilah peraturan fiskal dan lebihan baki semasa serta mesti memastikan kemampanan fiskal dan hutang jangka sederhana dan juga panjang. Kerajaan perlu memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan juga kemampanan fiskal. Buat masa ini kemampuan kewangan kerajaan adalah terhad, tetapi
walau bagaimanapun sekiranya keadaan bertambah buruk, kerajaan insya-Allah Taala kerajaan bersedia untuk melonggarkan had hutang semasa bagi menyediakan suntikan fiskal tambahan untuk terus memelihara kebajikan rakyat dan kelangsungan perniagaan serta menyokong pertumbuhan ekonomi. Kerajaan juga akan menyusun semula lah perbelanjaan mengikut keutamaan, khususnya perbelanjaan yang menolong rakyat dan perniagaan dan juga yang memberi kesan pengganda ataupun multiplier effect ni kepada ekonomi. Banyak kehilangan pekerjaan kita saksikan sejak pandemik COVID-19 bermula. Seperti mana di seluruh dunia, Malaysia juga tidak terkecuali. Kadar pengangguran juga meningkat kepada paras yang tertinggi baru-baru ini. Kita bercakap berkenaan dengan cabaran dan inisiatif kerajaan dan juga Majlis Pemulihan Negara bukan sahaja untuk mengembalikan ekonomi Malaysia seperti zaman pre-pandemik, tapi juga untuk mengekalkan atau mengembalikan Malaysia kepada landasan pertumbuhan ekonomi sebelum zaman pre-pandemik. Jadi, tak kala Malaysia semakin pulih daripada COVID-19, bagaimana kerajaan akan menjana semula pekerjaan bagi mereka yang ramai yang sudah hilang kerja sejak setahun lebih yang lepas, Tok Sri? Kerajaan akan meneruskan pelaksanaan pelbagai inisiatif berkaitan pekerjaan. Kita ada beberapa inisiatif seperti Perjalanan Kerjaya, MyStep dan Glow. Kita telah buat pengumuman melalui Majlis Pekerjaan Negara MPN. Sasaran untuk 2021 adalah 500,000 peluang pekerjaan. Setakat ini lebih 300,000 pekerjaan telah diwujudkan, melebihi unjuran asal. Isu pengangguran ni dan juga underemployment, Lokman, kita harap kita dapat tangani dengan pelbagai inisiatif peningkatan kemahiran dan latihan, reskilling dan upskilling ni, bagi memastikan rakyat sentiasa dapat mengadaptasi kemahiran sejajar dengan perkembangan semasa, bagi membantu rakyat mendapat pekerjaan yang sesuai, serta persediaan bagi kerjaya masa hadapan mengikut permintaan industri. Kita dah buat program-program latihan yang lebih relevan lah untuk nak meningkatkan kebolehpasaran pekerja ni. Namun kunci pemulihan ekonomi dan juga pasaran pekerjaan ialah seperti saya sebut tadi ialah vaksinasi. Sekiranya kita berjaya mempercepatkan proses vaksinasi ini, lebih banyak sektor ekonomi akan dapat dibuka semula dan secara automatik ni mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Datuk Seri, sebelum menyertai kerajaan sekalipun, Datuk Seri mempunyai pengalaman yang lama dan juga luas dalam dunia keuangan, dalam sektor perbankan. Datuk Seri sudah menyaksikan pelbagai krisis ekonomi 2008-2009. Mungkin tak begitu banyak beri kesan pada Malaysia, tapi 1997 dan 1998. Jadi melihat kepada apa yang Datuk Seri sudah saksikan sejak beberapa tahun, malah sejak 2 dekad yang lepas, melihat kepada pandemik ini, selepas pandemik COVID-19 ini berakhir, berapa lama masa yang Malaysia perlukan, ekonomi Malaysia perlukan untuk kembali pulih sepenuhnya kepada tahap pre-pandemik? Oh, soalan yang agak susah ni. Walaupun kalau kita lihat prospek ekonomi dunia ni semakin cerah. Kita dapat lihat unjuran yang telah diumumkan oleh IMF dan World Bank, terutamanya susulan pelaksanaan program vaksinasi yang pantas di negara-negara maju. Perlu diingatkan bahawa ini adalah bukan krisis yang biasa, walaupun dibandingkan dengan 2007-2008 dengan krisis 1997 dan 1998. Berdasarkan pelbagai pandangan institusi antarabangsa, OECD dan juga United Nations, pemulihan dijangka kali ini tidak sekata di antara negara-negara dan sebenarnya bergantung kepada keberkesanan program vaksinasi dan juga kadar kesihatan awam. Sebagai contoh, kita dapat lihat beberapa negara yang pulih jauh lebih pantas daripada yang lain. Korea dan Amerika Syarikat mencapai tahap pendapatan per kapita pra-pandemik ni setelah kira-kira 18 bulan setelah wabak COVID-19 melanda negara mereka. Manakala bagi sebilangan besar negara di Eropah, mereka dijangka akan mengambil masa hampir 3 tahun untuk pulih. Manakala di Mexico dan Afrika Selatan, ia memerlukan masa antara 3 hingga 5 tahun. Jadi bagi Malaysia ni, negara dijangka akan mula kembali ke tahap pre-pandemic insya-Allah pada tahun 2022 lah. Ini juga akan berdasarkan keberkesanan Pelan Pemulihan Negara ni dan juga PIK, program imunisasi COVID kebangsaan yang terus dipergiatkan, dan juga Belanjawan 2022 yang akan turut dilengkapi
oleh rancangan Malaysia yang ke-12. Datuk Seri, dengan 2 minit yang kita ada berbaki ini, saya ingin mengutarakan janji dan menyentuh sedikit berkenaan dengan Fitch Ratings yang kita sudah sebut sebentar tadi. Firma penarafan Fitch Ratings mengekalkan penarafan Malaysia kepada BBB+, BBB+. Pada Datuk Seri mungkin ini satu benda yang agak mudah, simple, tapi mungkin pada orang biasa di luar sana dan juga saya, dia ada bunyi agak teknikal. Jadi boleh Datuk Seri memberikan kefahaman kepada kita semua, apa makna di sebalik keputusan Fitch ini? Apabila negara mendapat pengekalan penarapan kredit yang baik, sama ada bukan saja Fitch lah ataupun Moody's, S&P, ini sebenarnya membuktikan bahawa pengurusan ekonomi dan kewangan kerajaan adalah di tahap yang baik dan negara tersebut mampu membayar balik hutang yang diambil. Bila penarapan kredit itu baik, jadi kos pinjaman kerajaan akan menjadi lebih rendah, maka lebih banyak hasil kerajaan boleh dimanfaatkan untuk membantu rakyat. Berbanding dengan kos pinjaman tinggi di mana hasil kerajaan hanya digunakan untuk membayar hutang negara. Selain itu, rakyat juga akan menerima manfaat melalui kos pinjaman dari bank yang turut menurun apabila ini berlaku. Jadi penarafan kredit ini juga digunakan oleh dana antarabangsa untuk menentukan destinasi pelaburan mereka. Jika penarafan kredit rendah, maka mereka akan mengurangkan atau elak dari melabur ke negara tersebut. Apabila ini berlaku, pasaran pekerjaan akan terjejas mengakibatkan pengurangan peluang pekerjaan yang baru. Ini akan menjejaskanlah pertumbuhan ekonomi dan impak ini akan menyebabkan lebih ramai rakyat yang terkesan. Jadi secara keseluruhannya, impak dari penarafan yang lebih baik akan dirasai oleh rakyat kerana kesan daripada kos pinjaman awam dan swasta yang lebih rendah dan kita boleh belilah barang atau perkhidmatan dengan harga yang lebih munasabah dan ini seterusnya akan menggalakkan lagi aktiviti ekonomi dan juga meningkatkan pelaburan swasta di negara kita dan seterusnya mempergiat aktiviti ekonomi. Datuk Seri, terima kasih. Terima kasih Loman. Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Keuangan, merangkap Menteri Penyelaras Pelan Pemulihan Negara. Itu saja untuk agenda awal ni malam ini. Terima kasih kerana menonton. Salam hormat.